Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid sekalian. Berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, dan pada kali ini kita akan belajar tajuk olahraga asas, ya, olahraga asas, iaitu unit 6, ya. Kalau dalam konteks kamu unit 6 muka surat 33. Okey, apa itu yang dimaksudkan dengan olahraga asas? Olahraga ni apa? Olahraga ni sebenarnya sukan, dan sukan apa yang ada dalam olahraga? Olahraga terdiri daripada kemahiran dalam apa ni? Sukan larian, merejam, melempar dan membaling. Jadi apa yang murid akan dapat belajar dalam topik yang kita akan ikuti pada pembelajaran kali ini ialah yang pertama, murid akan dapat melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan betul. Sebenarnya kita ni semua dah tak ada masalah, kita boleh berlari. Tapi sebenarnya untuk pertandingan olahraga, kita kena pastikan perlakuan larian kita ni betul dan sesuai dengan pertandingan tersebut. Maksudnya kamu nak kena berlari dengan pantas. Kalau lari saja gitu tak ada masalah. Saya boleh berlari, awak boleh berlari, semua orang boleh berlari, ya. Tapi untuk pertandingan kita perlu ada satu teknik yang betul, lakuan yang betul. Okey, yang kedua, aplikasi pengetahuan dalam asas berlari. Maksudnya apa yang kita tahu dalam asas berlari ni ada beberapa perkara, nanti aku akan jelaskan, dan juga mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas berlari. Prinsip mekanik ni sebenarnya macam tangan kita lah, kita hayun tangan kan. Bila kita berlari automatik, secara semula jadinya tangan kita terhayun. Jadi tangan kita hayun tu macam mana? Adakah tangan kita hayun tu bila kaki kanan kita ke depan, kaki kiri ke belakang, tangan mana yang ke depan? Tangan mana yang ke depan? Sebenarnya bila kita berjalan pun sama juga. Bila kaki kanan ke depan, tangan kanan kita tak boleh ke depan. Dia automatik kita akan tolak ke belakang. Sama juga. Bila kaki kiri ke depan, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Dan seterusnya lah perlakuan macam orang kalau tengok kawat dah, askar tentera di kawat tu samalah. Okey. Seterusnya, dalam sukan olahraga ni adalah melibatkan acara balapan dan acara padang. Mungkin awak dengar sekarang bila sukan tahunan sekolah kita, acara balapan, kategori acaranya apa? Contoh, sini contoh sebenarnya banyak lagi. Contoh acara dalam balapan ialah, kat sini cikgu bagi 4 contoh. Lumba lari 100 meter, lumba lari 200 meter, lumba lari berpagar 110 meter, berpagar, dia ada pagar. Lumba lari berganti-ganti 4 kali 100 yang pakai baton tu, satu baton bagi kat kawan. Dia ada pegang baton ni contoh macam baton lah, dia bagi pas kat kawan. Ada 4 orang. Orang mula-mula dia lari bawa baton, bagi orang kedua dia terima dan dia pas kat orang ketiga, dan seterusnya pada pelari keempat. Itu cari berganti-ganti, ya. Okey. Acara padang pula contohnya lompat jauh. Kita kat padang kita ada lompat jauh, lompat tinggi, ada tilam, rejam lembing, lontar peluru, antara ni banyak lagi lah, lempar cakra dan sebagainya. Okey. Ni kalau tengok gambar ni antara aktiviti olahraga, ni ada balapan, rembing, lompat tinggi, lontar peluru, lumba lari berpagar, Okey. Okey, sebelum apa-apa kita buat perlakuan, sudah semesti amalan yang pertama dalam pendidikan jasmani ni, ataupun sebelum kita bersukan lah, amalan yang paling penting, kita mesti memanaskan badan. Ini sebenarnya cikgu dah tunjuk dah video ni dulu. Cuma untuk aktiviti olahraga ni memang cikgu sarankan buat aktiviti macam ni, sebab dia banyak memanaskan badan ini. Kalau sebelum ni kita buat pergerakan kreatif kan, kita buat macam senang aerobik, itu sesuai lah. Tapi kalau untuk acara olahraga kita banyak menggunakan pergerakan tangan, kaki secara berulang, untuk acara larian ni. Okey, kita tonton semulalah untuk video ini, untuk aktiviti memanaskan badan dalam jangka masa 10 ataupun 5 minit macam tu, ya. Okey, ini yang macam biasa, butt kick, kaki kita tolak, sebab berlari memang kita kena ada gerakan macam ni, Okey. Okey, aktiviti kedua.
Ini high knee pull. Maksudnya pull tu kita tolak lutut kita tinggi ke paras dada. High knee. Ini larian memerlukan gerakan lutut yang tinggi ke arah dada. Bila kita berlari, kalau lutut kita rendah, kita punya bukaan kaki kita pun tak luas. Tapi bukan lari macam ni lah. Dia buka lutut tinggi dan jangkauan kaki kita tu mesti luas. Ini kita lateral step swing. Ini pun penting. Sebab advantage, kelebihan bagi seseorang yang berlari ni, dia memerlukan dia memerlukan langkah yang luas. Kita tengok video ni. Ini tangan kita, tangan dan lutut. Tadi ini masih lagi kemahiran yang asas berlari, lutut tinggi dan swing. Pergerakan masa berlari pun ada pergerakan swing tangan, tapi bukan macam ni lah. Tangan kita rapat ke sisi, kiri dan kanan sisi badan kita. Masih lagi high knee, fokus pada high knee untuk memanaskan badan. Okey, saya berhenti di sini. Sebenarnya ni awak boleh tonton semula. Bahan pembelajaran ni saya akan sharekan dalam kita punya grup ibu bapa dan inilah, maksudnya kamu boleh tengoklah kalau video tu rakaman pembelajaran, bahan pembelajaran tu dekat sini ada video, boleh klik, boleh tengok semula ya. Okey, ni antara gambar lah memandangkan badan ni. Sebenarnya cikgu dah bagi dulu kan, sebelum kelas pembelajaran sebelum ni pun kita dah gunakan aktiviti yang sama, tak ada masalah. Cuma ni cikgu nak tekankan banyak aktiviti memandangkan badan ni dia menjurus kepada kemahiran olahraga, khususnya dalam lari pecut ya. Okey ini ada lagi ya. Yang lain-lain tu cikgu tak tunjukkan lah, tapi kamu boleh tengok semula lah Okey, seterusnya kita lakukan aktiviti regangan otot. Mesti otot kita dalam acara larian ni, otot kita mesti bersedia. Jadi bersedia, kalau tak bersedia dia boleh menyebabkan kecederaan. Biasa perlakuan daripada kepala hingga ke kaki. I'm in it just to rewrite history, cause I'm in the mood to label us the leaders of the new school. This ain't for the radio, can't find this on YouTube. This the type of killing that these critics ain't used to. Victorious, victorious, victorious. In this day and age I got time for innovation, time to be creative, time too big to waste all my time on critics. Okey, selesai. Sebenarnya ringkas je. Sebenarnya banyak lagi aktiviti regangan yang boleh kita buat. Ingat, setiap kali kita buat tu dalam kiraan 10. Dalam kiraan 10 setiap aktiviti. Okey, ini contoh-contoh lain lah yang kita buat. Jadi kalau fokus kita kepada contohnya gambar nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua fokus pada kaki. Jadi sesuai sangatlah aktiviti regangan ini diguna pakai sebelum kita melaksanakan aktiviti olahraga lumba lari, lari pecut ya. Okey, di sini kalau kita tengok pada gambar rajah ya. Jamal dan Lim dan Jamal mewakili rumah sukan mereka dalam acara lari pecut dan lari berganti-ganti. Mereka berlatih untuk menguasai teknik. Tengok, teknik penting. Lari pecut yang betul, dan mereka juga berlatih menerima dan memberi baton. Okey, cikgu hari ini cikgu nak fokuskan yang acara persendirian. Maksudnya lari pecut 100 meter, 200 meter yang tidak berganti-ganti. Okey, yang pertama, asas larian kita ada beberapa aspek penting, iaitu dari segi yang penting kaki lah. Nampak ya, gunakan berbola kaki untuk menolak badan ke hadapan. Apa yang dikatakan bola kaki itu? Iaitu bahagian depan kaki. Maksudnya kita berlari macam berjengkit lah. Kalau kita menapak, kekuatan untuk tolak badan ke depan tu berkurang berbanding kita menggunakan bola kaki. Yang kedua, nak mendapat langkah yang luas dan panjang, jauh, kita kena tinggikan lutut untuk gerakkan kaki yang satu lagi, gerak ke depan. Itu prosedur atau proses paling utama.
Dan kedudukan kepala, badan kita sebenarnya bila kita berlari, tengah berlari tu mesti badan tegak. Kalau condong, dia menyebabkan sangat berisiko untuk kita tak stabil dan menyebabkan terjatuh. Satu lagi yang boleh menstabilkan dalam semasa kita berlari ialah tangan kita. Hayunan tangan kita ni mestilah dari sisi badan rapat, tak boleh kembang macam ni. Kembang, tangan buka kembang, tak boleh. Dia mesti rapat dan hayun daripada mana? Sisi badan ke atas dan ke bawah. Maksudnya mula atas, bawah. Dia rapat. Kalau kita tengok sebenarnya, bila orang berlari ni, tangan dia tu kena bentuk L. Nampak? L. Kalau kita tangan tu tak bentuk L, dia sebenarnya menyukarkan ataupun kestabilan badan itu tidak sesuai. Dan sebab bila kita lari balapan, perasan tak dalam gelanggang yang kita tunjukkan ni, dia ada selekor ni. Selekor. Macam jalan raya ni ada selekor. Dia ada selekor. Jadi, untuk selekor ini, kita memerlukan kestabilan tubuh. Kestabilan tubuh. Jadi sebab itulah memerlukan tangan kita tu dihayun dengan betul ya. Okay, badan lurus, condong sedikit. Sebenarnya ada condong, fleksibel siku, dihayunkan tangan dengan pantas. Itu antara komponen ataupun kaedah yang paling penting semasa kita melakukan aktiviti lari pecut dalam perlombaan. Kalau lari biasa tak kisah, lari pecut untuk dapatkan momentum larian yang baik. Okey. Saya ulas balik, saya rumuskan 4 perkara penting dalam lari pecut ni seperti saya jelaskan tadi sebagai rumusan. Yang pertama, berbola kaki, kena ingat. Yang kedua, mesti ada tinggi lutut. Lutut tu mesti high ni, high ni. Kalau jurulatih kat badan tu kata high ni. Okey, yang ketiga, kepala dan badan tegak. Tak boleh. Bila badan tegak, fokus mata kita tu tepat ke hadapan. Fokus. Sebab bila berlari pecut ni kita kena fokus ke hadapan. Dan badan kita tegak. Tak boleh condong. Condong tu sedikit saja. Bila kita penamat, kita kena dada kita mesti tolak ke depan supaya kita dapat kelebihan di garisan penamat. Torso. Kalau kita sebut dari istilah lain, torso. Hayunan tangan kita macam mana? Mesti menghayun. Jangan kita limitkan. Jangan sekat tangan kita. Hayun-hayun habis. Belakang tolak depan. Jangan tahan-tahan. Bila kita tahan-tahan menyebabkan badan kita ni tak stabil dan menyebabkan kita tak boleh momentum larian. Momentum larian tu terganggu. Momentum ni macam dia sekejap laju, sekejap perlahan, sekejap slow. Sekejap dia punya pergerakan tu cepat. Kita tak nak. Momentum tu kena ada daripada mula sampai tamat untuk lari pecut. Okay, jelasnya murid ya. Okey, fasa-fasa dalam lari pecut ni banyak ya, iaitu fasa yang pertama iaitu fasa kegarisan. Ini kaedah dia. Kalau tengok posisi dia daripada sisi dan ke depan. Ini nanti cikgu akan bagi tugasan. Untuk minggu ni cikgu akan bagi tugasan secara video saja, tak ada bertulis ya. Nanti kena muat naik video tu ya. Jadi penting ni. Nampak? Bukaan kaki, tengok dia punya lutut. Okay, kaki mana kita nak letak ke depan. Ni kaki yang ke depan. Ni tangan macam mana bukaannya. Nanti ada video cikgu tunjuk. Ni daripada hadapan. Nampak dia duduk. Keadaan macam ni. Sebenarnya kepala dia kena dongak. Ni mungkin dia nak tengok ukuran tu lah. Tapi bila ke garisan ni kita kena dongak ke depan. Kena fokus ke hadapan. Tapi jangan dongak sangatlah sakit. Nampakkan mata kita tu ke tempat lorong larian kita tu. Okey, lutut dan kaki belakang menyentuh permukaan trek. Trek ni kawasan tempat berlari lah. Kedua tangan dibuka melebihi keluasan bahu. Maksudnya buka tangan ni mesti luas bahu. Tak boleh ke dalam, nampak? Tangan ini dibuka seluas bahu. Okey, jari dikembangkan bentuk gerbang. Ni nanti kita tengoklah. Dia akan buka macam ulat bulu jari tu. Kemudian dia bersedialah. Okey. Fasa yang kedua, fasa persediaan. Nampak? Bila keadaan macam tu, ni tak bergerak lagi. Ini dia ada, belakang ni dia guna dia punya alat untuk memulakan larian. Tapi sebenarnya kita tak pakai alat ni pun kita boleh. Sebab itu sesuai ni kita mau kena berlari ni memakai kasut spike. Nama kasut untuk larian kasut spike. Dia ada besi-besi yang tajam di bahagian tapak dia untuk mencekam tanah. Okey. Kedua tumit dia letak ke belakang, lutut dan kaki di hadapan dibengkokkan pada kedudukan 90 darjah. 90 darjah ni macam ni lah. Kalau jari cikgu macam ni. Huruf L tu. 90 darjahnya di bahagian ni. Okey, lutut dan kaki belakang berada di kedudukan 120 hingga 140. Ini secara automatik lah. Kita tak payah ukur lah. Secara automatik bila dah naik badan ni menjadi macam ni. Dia bengkok sedikit saja. Muka pinggul adalah
melebihi badan. Ini penting. Pinggul ni bahagian pinggang ni dia mesti melebihi bahagian dada. Dada dia rendah. Dia tak boleh dada tinggi. Nanti momentum kita nak tolak badan kita ni terganggu. Orang biasanya kalau tengok permulaan dia akan sebut kegarisan bersedia, dia akan tembak bunyi pistol. Pum. Waktu nak tembak itu sebenarnya kalau badan kita tak stabil di sini, dia melambatkan pergerakan kita. Melambatkan pergerakan kita. Okey, seterusnya kita tengok fasa yang ketiga, lari pecut, fasa lonjakan. Bila sekarang ni dah tak ada keadaan bersedia tadi, dalam keadaan kita bersedia, tadi kegarisan bersedia, selepas bersedia nampak macam mana kita nak bergerak, nampak? Dia kena lonjak. Kena lonjak badan, bukan lonjak maksudnya kita terbang jauh macam lompat jauh, tak. Kita kena lonjak daripada sebab kita berada di tempat yang rendah, bawah. Kita kena bawa badan kita bergerak dalam keadaan melonjak. Dada menegak dan terangkat semasa. Bila itu dada mesti naik ke atas. Tangan diangkat dari permukaan. Nampak? Kita tangan asal kat tanah ataupun permukaan trek, kita kena gerakkan. Anjak kaki ke belakang adalah anjakan kaki belakang yang kita tolak badan ni dengan tak kaki yang kat belakang. Tadi kita ada letak dua dudukan kaki, satu depan, satu belakang. Yang menyebabkan badan kita boleh bergerak, boleh lonjak, itu kaki belakang. Okey, lutut dan pinggul diunjurkan sepenuhnya pada akhir pecutan. Okey, nampak high ni, lutut dia mula naikkan tinggi. Okey. Dan fasa pemecutan. Ini fasa pemecutan lepas mulaan dia akan bergerak ke penamat lah. Nampak macam mana tengok pergerakan dia, kaki dia macam mana, tangan dia hayung walaupun dalam bentuk gambar. Kamu boleh buat gambaran lah. Macam mana berlari dengan baik ni. Kaki hadapan cepat diletakkan ke atas pembola kaki. Nampak? Lari macam berjengkit pembola kaki. Badan masih condong ke depan. Kaki bawah adalah selari dengan permukaan trek semasa pemulihan. Jarak dan frekuensi langkah setiap. Okey, dada ditegakkan selepas 20 hingga 30 minit. Okey. Okey, ini secara penuhnya. Kalau tengok posisi kegarisan, tengok urutan anak panah ni. Bersedia, lonjakan dan terus berlari. Ke atas ni urutan keseluruhan. Cara lari pecut setakat ni ada 4 kategori sahaja. 100 meter, 200 meter, 400 meter. Padang sekolah kita ni kalau satu pusingan itu dia kira 200 meter. Maksudnya itu adalah lari pecut. Bukan lari perlahan, lari pecut daripada mula sampai akhir. Masuk juga 400 meter. Ini contoh lari pecut urutan keseluruhan. Ini maksudnya dalam kegarisan tu tak adalah kita tak tunjukkan dia daripada mula dia melonjak sampai ke penamat. Layangan, sokongan dan sokongan. Nampak? Fasa sokongan. Okey. Okey, saya nak tunjuk kamu satu video macam mana fasa pertama tadilah yang berada di kegarisan ni. Macam mana? Dengan sehingga fasa lonjakan. 3 fasa tu. Dalam video ni ditunjukkan 3 fasa. Fasa kegarisan, persediaan dan juga lonjakan. Kita tonton sama-sama Semua boleh dapat tengok video ni. Permulaan 100 meter. Kita kena pastikan kaki mana yang dominan. Untuk itu kita lompat. Okey, itu cara dia mengukur kaki mana yang dominan. Dominan ni kaki mana yang kita nak letak belakang ataupun depan. Kanan. Kaki kiri saya lebih jauh. Maknanya kaki lebih kuat ialah kaki kiri. Kaki lebih kuat kaki kiri. Kaki saya depan. Untuk permulaan 100 meter. Kalau kaki anda lebih jauh, maknanya kaki kanan depan. Tapi biasanya tangan kuat kanan, kaki kuat kiri, biasanya lah. Jadi permulaan 100 meter ada short start, ada medium start, ada yang long start. Itu 3 jenis permulaan. Jadi untuk itu kita dapatkan jarak biasanya 1 tapak setengah, pula bulu, ada terowong. Permulaan ini adalah kegarisan
Sedia. Go. Itu permulaan. Ya, semula. Ke garisan. 1,5 tapak. Ular bulu. Sedia. Berat atas tangan. Sedia. Go. Kita mula lari. Okey? 100 meter permulaan. Okey, itu contoh yang diberikan bagaimana daripada ke garisan, sedia dan pergerakan lonjakan untuk acara 100 meter ini, lari pecut. Nampak tadi dia buka tangan dia, dibuka ulat bulu tu seluas bahu dan dia test kaki mana dominan. Macam cikgu yang cakapkan dalam video tu tadi, dia kata kebiasaannya kalau kita menulis tangan kanan, kaki yang kuat kita sebenarnya kaki kiri. Jadi kita letak kaki kiri tu ke depan, kaki kanan ke belakang. Sebenarnya kita lonjak badan kita tu dengan kekuatan kaki belakang. Tapi kita nak bergerak, iaitu kaki kanan kita nak gerak. Kaki kiri yang kita nak lonjakkan. Okey. Okey, ada pentaksiran yang cikgu nak awak buat aktiviti amali sedikit ialah di sinilah. Aktiviti apa ni? Okey. Aktiviti amali yang perlu kamu buat, sila hantar rakaman video pendek bermulaan lari pecut iaitu melibatkan fasa posisi ke garisan, fasa posisi bersedia, tadi naik badan, pinggul awak lebih tinggi pada dada, dan fasa ketiga, fasa lonjakan. Bukan lari betul-betul lah, sampai lonjak je, bergerak je, apa je. Jadi dalam video pendek saja. Hantar video itu, rakaman video itu ada atau gambar melalui aplikasi WhatsApp. Gambar pun boleh lah. Tapi sini cikgu kalau boleh cikgu nak video. Atau naik ke inilah Google Classroom ni. Awak naik dia punya ni. Dan untuk pelaku aktiviti dengan bimbingan orang dewasa dan dilaksanakan tempat di kawasan sesuai dan selamat. Okey, itu saja untuk pembelajaran minggu ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan ini. Dan sebenarnya minggu ni cikgu tak sediakan kuis online. Sebab cikgu nakkan semak sebab minggu depan dah naik sekolah. Jadi kena semak kuis tu siapa yang, berapa ramai yang dah muat naik dan berapa purata markah kamulah keseluruhannya yang dapat. Okey, itu saja cikgu sudahi kelas ini. Jadi dengan ucapan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Bye bye.